Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua ibu bapa. Hari ini cikgu menjemput kita untuk bersama-sama kita berforum. Tajuk forum kita isu dan threat dalam kurikulum. Isu fokus kepada isu kanak-kanak bantut. Okey. Ini adalah definisi yang dimaksudkan dengan terbantut, kanak-kanak yang terbantut. Terbantut membawa maksud kanak-kanak dikira bantut jika mereka tidak mencapai ketinggian dan berat yang tidak sepatutnya pada umur tertentu. Ini merupakan salah satu tanda perkembangan fizikal mereka terganggu. Walau bagaimanapun, bantut bukanlah masalah pada zaman kanak-kanak sahaja. Ia merupakan satu kondisi yang boleh kekal sepanjang hayat. Masalah pembesaran tubuh badan juga berupaya mempengaruhi keupayaan fizikal dan juga kognitif kanak-kanak. Maksudnya terbantut tu bukan, kesannya bukan pada peringkat kanak-kanak, tapi ia akan membawa ke peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Dan kesannya kepada perkembangan saiz fizikalnya tetap kecil, walaupun sekolah rendah tetap kecil fizikal, dan perkembangan minda juga berkemungkinan akan terjejas. Adalah definisi terbantut. Okay, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kanak-kanak terbantut. Yang pertama, ibu mengandung tidak mengambil makanan yang berkhasiat sepanjang tempoh kehamilan, menyebabkan janin tidak berkembang sempurna di dalam kandungan. Itu dari peringkat awal lagi tidak berlaku kesilapan bagi seorang ibu ya. Sepatutnya ibu mengandung makan makanan yang berkhasiat untuk perkembangan janin dalam kandungan. Tapi contohnya ibu mengandung dia hanya makan nasi dan sayur, tidak mengambil kemungkinan janin dia tidak akan berkembang dan boleh juga mengalami kecacatan. Contohnya kan kurang kalsium, perkembangan fizikal anak dalam kandungan. Yang kedua, pendapatan isi keluarga yang rendah menjadi halangan bagi ibu bapa untuk membeli makanan yang berkhasiat. Contohnya sumber protein. Ibu bapa tidak mampu membeli susu mahal, dan tidak mampu membeli ayam, daging, ataupun ikan pun mahal juga. Dan sumber makanan ke kacang, ada sumber protein, contohnya kacang soya, kacang fish, ada sumber protein. Sumber protein penting untuk pembesaran anak-anak. Kadang-kadang kita beri dengan sayuran saja pun akan juga berlaku juga masalah terbantut, sebab protein membantu perkembangan pembesaran anak-anak. Okey, yang ketiga, amalan memberi makanan yang tidak sihat. Apa yang dimaksudkan dengan makanan yang tidak sihat? Macam makanan ringan, makanan segera. Contohnya Maggi. Memang mudah kita nak menyiapkan, tapi tidak ada hasil langsung. Hasilnya kosong. Memang sedap, tapi kosong. Dan makanan ringan, gula-gula yang tidak langsung, tidak ada hasil. Dan kadang-kadang makanan ringan ini boleh menjejaskan kesihatan anak-anak, terutama dari segi pertumbuhan gigi. Gula menyebabkan gigi anak-anak rosak. Yang keempat, masyarakat bandar yang berpendapatan tinggi dan bekerja, kadang-kadang anak-anak mereka juga mengalami masalah bantut. Mengapa jadi begini? Kalau dekat dua bandar, paslah sebab dua bandarnya ada faktor-faktor tertentu. Tetapi dekat bandar, macam mana boleh anak mereka terbantut? Sebab anak-anak mereka diberi makanan segera. Mereka bekerja kan, ibu bapa yang bekerja tidak ada masa untuk masak. Tapi ibu dengan anak beli Maggi, beli makanan mereka suka, beli keropok, makanan okey bagus. Makanan dalam tin pun juga makanan yang tidak berkhasiat. Ini sedap saja, tapi
Ni hasilnya dah kosong. Sebab dia masuk dalam tin. Kita panas kan bisa siap dah. Contohnya Maggi, sardin memang cepat untuk masak bagi ibu bapa yang bekerja lah. Tidak masa. Itu yang berlaku di bandar. Okey, langkah-langkah untuk mengatasi masalah bantut. Cara-cara kita nak mengatasinya. Pertama, peranan ibu bapa. Adakah peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mendapat pemakanan yang seimbang yang diperlukan untuk perkembangan anak-anak? Contohnya kan sebagai ibu bapa, kita mesti tahu apa yang diperlukan untuk pembesaran atau makanan seimbang yang perlu kita beri kepada anak-anak. Contohnya mesti ada karbohidrat, paslah nasi. Rasa sumber protein penting. Ikan, walaupun kita si mampu beli daging, beli ayam, sekurangnya telur ayam, tapi telur pun mahal. Sekurang bagilah. Pasal vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kacang juga sumber protein diambil. Dan ibu bapa seharusnya mempunyai kesedaran lah. Mereka anak-anak yang membesar sepatutnya diberi dengan yang seimbang. Okey, yang kedua, peranan guru iaitu memberi pesanan berbentuk nasihat kepada anak-anak agar jangan mengambil makanan yang tidak sihat dan membahayakan kesihatan. Peranan cikgu di sekolah kan, kita tak ada di rumah bersama anak-anak. Cikgu hanya dapat beri nasihat kepada anak-anak, jangan beli gula batu untuk gigi rosak, kan? Jangan makan keropok, cik bagus. Dan kalau salah satu faktor makanan ringan tu, kita selalu makan keropok, terutama untuk anak-anak, ia akan mengurangkan selera makan anak-anak. Kadang setelah makanan ringan, dia dah kenyang, dia sebenarnya nasi lagi. Yang ketiga, peranan kerajaan memang tidak dinafikan dari dulu lagi menyusun pelbagai langkah untuk menangani masalah bantut kanak-kanak. Bantuan, apa peran kerajaan? Jelas sebenarnya, tapi kita si tahu dia kerajaan beri, tapi kita si tahu pun dia ada fungsi sebenarnya. Dia berkaitan dengan masalah bantut, terutama di kawasan luar bandar. Cuba fikir dekat Seoul Rendah, apa program dia beri berkaitan dengan pemakanan? Susu kotak dekat Seoul Rendah. Sebab apa dia beri susu kotak? Sebab susu kotak ada sumber protein untuk pembesaran kanak-kanak. Dan apa lagi dekat prasekolah? Kita pun termasuk dekat prasekolah. Tadika. Betul. Dekat sebab ialah dekat tadika, dekat prasekolah, dekat tadika emas disediakan bantuan makanan. Makanan PBMT. Diberi untuk anak-anak makan sarapan, minum pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi itu berbentuk makanan berat kan. Kalau di tadika ada sarapan pagi, menunya berbentuk susu bercoklat atau Milo, dan makanannya bijirin, roti kering, crackers, Coco Crunch, roti bakar, kuih-kuih, berhasiat. Cracker berhasiat kan, sebab ini jenis packing macam roti. Roti berhasiat sebabnya sumber karbohidrat. Di sekolah rendah pun ada bantuan makanan tambahan. Ada tak? Ada. Tapi yang terpilih aja lah bagi golongan yang berpendapatan rendah. Dari darjah 1 sehingga darjah 6. Percuma yang makan. Sebab dia semua berlaku kanak-kanak bantut di Malaysia. Okey, yang ketiga, di klinik kita lihat apa yang kerajaan lakukan untuk mengelakkan masalah bantut.
lagi misi dan doktor. Apa yang diberi? Vitamin. Vitamin. Nak akan beri vitamin percuma nak. Sebelum kita pergi ke farmasi. Kita tak makan lepas tu. Apa fungsi vitamin diberi oleh doktor atau misi? Untuk meningkatkan selera makan kanak-kanak terbantu. Untuk meningkatkan selera makan anak-anak terbantu. Okey, itu huraian kurikulum standard prasekolah kebangsaan berkaitan isu kanak-kanak terbantut. Yang tu isunya dikaitkan dengan pembelajaran dalam standard pembelajaran kelas. Apa fungsi dia? Kaitannya dengan terbantu tadi. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan menekankan pemakanan yang sihat kepada kanak-kanak, iaitu terdapat dalam tunjang perkembangan fizikal dan kesihatan di bawah standard kandungan pemakanan. Okey, dalam pembelajaran kanak-kanak di tadika juga sudah ditekankan isu pemakanan sihat. Kanak-kanak perlu makan apa, mesti makan apa. Cikgu-cikgu pun dah makan. Kalau tema contohnya setiap minggu ada tema pemakanan, cikgu teranglah roti tu ada apa, ikan tu ada apa, kanak-kanak tahu. Yang kedua, pada peringkat umur 4 tahun, standard pembelajaran diterapkan ialah mengenal pasti makanan dan minuman yang selamat. Apa maksud makanan yang selamat? Tahu sih? Makanan sehat. Bukan, makanan selamat bukan makanan sehat. Makanan sebelum dibuat basuh cuci. Makanan selamat maksudnya makanan yang bersih. Macam ni dia bersih. Dibasuh. Dimasak. Dan pas kita masak ya, jangan didedak. Mesti tudung saji makanannya. Sebab apa kita mesti tudung? Lalat dan cincang. Masa dari udara pun kotor. Kita dedak air cepat basi. Makanan selamat pastikan dia tidak basi, tertutup, bersih dan tidak berbau. Dan pastikan kalau macam susu, asam roti, pastikan tarikh luputnya tidak tamat. Itu adalah makanan selamat. Makanan sihat ini dah. Makanan yang tidak selamat maksudnya makanan yang tidak tamat tempoh, basi, berbau dah. Walaupun dia belum tamat tempoh, dia dah berbau, dah colornya dah bertukar kat warna. Tak tidak selamat. Macam roti lah. Tarikh belum luput tapi dah ada bulan. Tidak selamat. Yang tidak tertutup, dia mesti bertutup untuk menjaga keselamatan makanannya. Sebab makanan yang tidak selamat apabila dimakan akan menyebabkan sakit perut, cerit-berit, muntah, dan boleh kadang-kadang boleh membawa keracunan dan membawa maut. Terutama anak-anak kecil kan dia body dia rasa kuat, orang kalau dia berak berkali-kali kurang air, boleh membawa maut. Okey, guru akan menceritakan kepentingan makanan yang sihat kepada kanak-kanak. Makanan yang sihat adalah untuk pemakanan sihat yang mengandungi nutrisi lengkap yang diperlukan oleh tubuh badan untuk membesar. Apa yang dimaksudkan dengan pemakanan sihat? Tadi pemakanan selamat, pemakanan sihat apa? Makanan yang sehat. Makanan sihat / makanan seimbang. Apa yang maksudkan makanan seimbang? Ada sayur, ada ikan, Sayur, ada ayam, ada sayur, ada buah. Lagi? Susu. Susu. Lagi? Aiswam.
berbelut empat Oh, very good. Maka sebab apa dikatakan mengandungi nutrisi yang lengkap? Sebab dia mesti ada karbohidrat. Karbohidrat dia macam nasi, roti. Dia meningkatkan tenaga. Yang kedua protein. Ayam, ikan. Itik. Ayam, ikan, itik. Telur. Telur. Yang ketiga vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalsium, susu. Itulah. Itu dikatakan nutrisi lengkap. Kalau cikgu ada ada nasi, ada sayur, protein, cik dah lengkap ke cik? Cik lengkap. Ada nasi, ada protein, ada ikan. Cik ada sayur, lengkap ke cik? Cik lengkap. Dia mesti nutrisi lengkap. Dia ada mesti ada semua ilmu tadi. Maka dia boleh dikatakan lengkap. Okey, menguraikan kesedaran guru, ibu bapa dan masyarakat terhadap kurikulum berkaitan kanak-kanak terbantu. Itu adalah langkah-langkah ataupun tindakan yang dilakukan secara fizikal oleh kita lah untuk mengatasi masalah bantu. Okey, kita lihat ada 3. Okey, prasekolah seperti tadika kemas, kita fokus kepada tadika kemas. Terdapat program makanan tambahan PBNT untuk kanak-kanak tadika. Program ini bertujuan untuk memastikan kanak-kanak tadika mendapat makanan yang sihat dan berkhasiat sepanjang berada di tadika. Sebab ialah kita ada PBNS yang memasak. Kanak-kanak di tadika akan dibekalkan dengan makanan 2 kali. Dari pukul 7.30 hingga pukul 11. Pukul 7 dah start bagi minum. Pukul 9 dah start bagi makan. Makanan untuk tengah hari untuk sarapan pagi tu. Minum pagi tu, minum susu. Pasal makanan nasi atau mi pukul 9. Okey, kedua, pada peringkat prasekolah iaitu di tabika kemas, guru akan membuat laporan status pemakanan kanak-kanak yang berkaitan dengan ketinggian dan berat badan. Laporan tersebut akan diambil pada bulan Januari, Mei dan Oktober. Kita tahu sih anak kita orang ditimbang 3 kali setahun, disukat 3 kali setahun, sebab laporannya akan dihantar pada PDM siang dan 3 tahun itu cikgu tentu. Sebab apa? Mengapa disukat anak-anak? Sebab kan dah diberi makan, kerajaan dah beri sumbangan dah beri anak-anak 2 bandar makan, dah dimasak dah, ikut menu lagi, menu seimbang. Pasal dia perlu disukat, dia sedikit cuma dia perlu disukat, biar dia adanya hasil terbatut, ada yang bagus, normal, peningkatan ataupun good. Bila cikgu ikat, bila cikgu nimbang anak-anak, bulan 1 pendaftaran ada tak? Kadang cikgu suruh mak pak sukat, dia ada sendiri. Anak 10 terbantu, 9 pun terbantu. Majoriti 4 tahun mesti 14 ke atas, 5 tahun mesti 19 ke atas, tinggi 6 tahun. Tinggi pun sama, mesti 100 lebih ke atas. Dia ikut ada, cikgu penilaiannya ikut ada bukunya. Dia ikut step. Umurnya berapa bulan, 8 bulan, 5 tahun 2 bulan, ada usia. Mesti tinggi tu 200. Umurnya kurang, kuning. Umurnya lebih, obes. Obes besar, terbantu masalah. Okey, bulan Mei sekali disukat. Adakah ada perubahan tengah tahun Mei? Dan akhir sekali bulan Oktober. Dan akan timbangnya akan diurus. Ada macam tu kah? Ada lagi. Berapa? Dan cikgu tadi banyak lah sebab kenapa jadi macam ni. Okey, yang ketiga, dalam standard kurikulum prasekolah juga menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam masyarakat tempatan. Pelbagai program dan kempen telah diajukan oleh pihak prasekolah kepada ibu bapa dan masyarakat. Contohnya, bengkel ibu bapaan, ceramah mengenai bantut kanak-kanak,
ceramah pemakanan sihat, demonstrasi set hidangan seimbang yang lengkap untuk kanak-kanak, kempen menggalakkan gaya hidup sihat dan pertandingan memasak berkhasiat untuk kanak-kanak. Okay, dalam program-program itu pernah sih kita buat. Pernah sih kemas anggur. Pernah lalu bagi tadi nak. Ada fungsi, ada saranan kerajaan dalamnya. Bukan bukan jabatan kemas saja suruh pala program tu. Sebabnya ada saranan kerajaan. Itu macam kesinambungan yang doktor beri sebenarnya. Mengapa perlu kempen-kempen, ceramah-ceramah, pertandingan? Adakah saja-saja? Sebab apa? Mesti tak orang tahu. Bukannya sekadar untuk dapat hadiah. Untuk menambah ilmu, kesedaran. Sebelum tu kurang bagi anak kita makan. Lepas ya, mesti beri. Mesti beri. Dan pertandingan makanan bahasa. Contohnya pertandingan makanan kan kita buat yang cantik-cantik. Apa fungsi buat cantik-cantik? Menarik selera. Okey, bagus. Sebab kita buat cantik-cantik bukan kita suka-suka, sebab untuk menarik perhatian anak-anak. Ni nak makan. Ni nak makan telinga. Ni nak makan rambut. Rambut tak kalau bak. Ni nak makan pergi mata kembuah. Sebenarnya ada fungsi semua. Makanan, pertandingan kita buat. Makanan jahat Itu adalah penutup isu berkaitan dengan masalah bantut pada pandangan saya, pada pandangan cikgu. Bukanlah satu isu yang baru, malah kita sudah jemu mendengar isu ini dikedengarkan, seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian dan penghujungnya. Pelbagai faktor penyebab telah dikaji dan diambil kira untuk menyelesaikan masalah ini, namun isu ini semakin hari semakin meningkat di negara kita Malaysia. Sebagai ibu bapa, guru dan masyarakat seharusnya memandang serius masalah ini dan bukan menulung jari dan meletak kesalahan pada satu pihak sahaja. Malah perlu bekerjasama dan bergabung bahu mencari jalan penyelesaian yang lebih berkesan. Tahu sih, masalah bantut tu bukan baru, sebabnya dah bertahun-tahun. Tapi zaman dulu statistiknya makin meningkat. Yang tu adalah kajian statistik yang pengumuman oleh Menteri Kesihatan kita. Siapa Menteri Kesihatan kita? Tahun 2022. Pengumuman Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada 27 Jun 2022 mengenai plan strategi kebangsaan memerangi masalah isu bantut dalam kalangan kanak-kanak pada tahun 2022 hingga 2030. Yang perlu diluluskan adalah sebuah pengumuman besar yang patut diberi perhatian. Sejak tahun 2015 lagi masih belum ada tindakan oleh kerajaan secara serius seperti sekarang. Situasi ini menjadi peratusan kanak-kanak bantut semakin meningkat daripada 17.5% pada tahun 2015 dan meningkat naik kepada 21.8% pada tahun 2019 dan dianggarkan kira-kira 4 juta kanak-kanak iaitu bersamaan 23.7% berisiko bantut pada tahun seterusnya. Itu kata-kata bukan cikgu lah tu. Itu kata-kata dari kementerian dia. Masalah bantut dia bukan masalah yang serius sebenarnya, bukan masalah yang main-main. Tetapi dia nampak mudah sebab kanak-kanak isihat tapi dia terbantu. Ada lagi mesti terbantu tadi. Okey, kesimpulannya apa kesimpulan orang tentang isu-isu terbantu? Adakah bersetuju dengan pendapat cikgu? Isu terbantu tu pada pandangan bagi cikgu, isu terbantu tu masalah serius.
Dan masalah serius tu macam sukar untuk kita mengungkai sebenarnya. Cikgu pun ada anak, macam masalahnya susah untuk diatasi, tapi kita ada cara, tapi dia tetap berlaku walaupun di luar bandar ataupun di kampung, di pedalaman. Di bakso dekat dia. Ada cadangan. Bakso. Cadangan ibu bapa paksa makan. Okey, bagus. Alternatif kan pendapat ibu bapa lain-lain. Lagi apa lagi? Macam mana kita nak mengatasinya sebagai ibu bapa? Satu tadi paksa makan. Satu lagi Mati yang lebih menggunakan benda mereka tu kurang masa-masa lebih. ini Perhatian lebih pada biak tek. Perhatian lebih tu macam kita ibu makan lah. Mesti makan. Yang mesti masuk dalam mulutnya lah. kita layan lah sekarang. Jadi apa kita? Apa lagi? Nak lebih sawak. Tarikan, pujuk-pujuk. Boleh tarikan. Setengah kanak-kanak dia lain-lain. Keterian anak. Ada yang mau pujuk, ada yang mau dipaksa, ada yang mau lain-lain. Ikut aktiviti ibu bapa lah. Untuk memastikan yang makan makanan seimbang. Semua makan sayur, paksa. Untuk tambah dari segi protein ikan. Untuk pembesaran. Dan kuantiti walaupun dia mau makan, tapi kuantiti yang sedikit tetap berbantu. Mesti dalam kan ada sukatan mesti mangkuk. Satu mangkuk. Sebabnya berlaku bantu. Sebab dia tidak mencukupi untuk satu mangkuk. Mesti sekali makan habis je. Tidak je separuh. Mesti habis. Baru lengkap pun untuk badannya. Mengikut peringkat umur 4-5 tahun. Ayamnya sama ayam lagi apa lagi? Apa lagi? Mak kena tu Strategi dia buat. Kalau tidak ada soalan lagi, setakat ini saja forum kita berkaitan dengan isu kanak-kanak terabut. Cikgu berharap daripada forum kita hari ini dapat memberi manfaat kepada ibu-ibu untuk dipraktikkan di rumah bersama anak-anak sedikit dapat kebaikan. Terima kasih ibu bapa. Terima kasih.